nampak olap ni? Boleh? InsyaAllah kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab izam syawirahum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddadul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya kata olehmu ya Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah orang-orang yang berikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Taala akan kebajikan, yang saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wa istifadah wal hasa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalat ila al-hari ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan-tuan Imam kita, lupa juga yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Bilal, Tuan Siak, ya Tuan Kuasa Masjid, kan, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur Allah Ta'ala kerana malam ini kita dapat bersama sekali lagi untuk kita sambung pengajian kitab Turas, kitab lama, yang dikarang, iaitulah kitab Aqidatun Najin, mana akidah kelepasan, akidah orang-orang yang berjaya ataupun orang yang kelepasan, yang dikarang oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullah, ataupun nama gelarannya itulah Tuan Minal. Tuan Minal, insya-Allah. Jadi malam ini kita dah berada di muka surat 39. Betul 39. Kalau yang Rumi muka surat 108. 108 yang Rumi, yang terjemahan dia. Kemudian yang Jawi kita 139. Baris apa kan? Dan katanya pula, baik, insya-Allah. Yang Rumi 108. Baik, qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Telah berkata oleh musannif ataupun pengarang kitab, dan mudah-mudahan memberi manfaat akan ilmunya insya-Allah dalam dua negara, dunia dan akhirat. Dan katanya pula
au tattasifu zatuhu al-aliyah bil hawadis, au tattasifu atau bersifat zatnya Allah Subhanahu wa taala al-aliyah yang tinggi bil hawadis dengan segala yang baru, dengan segala yang baru. Ni sambungan daripada dia punya matan tu di muka surat 38 tu, wa mumasalatu lil hawadis bi ayyakuna jirman. Sampailah dia punya fil af'ali wal ahkam au tatasifu bil a'radi bil af'ali wal ahkam. Sampai situ dia punya bahasa Arabnya lah, matan itu. Ini nak cerita tentang sifat yang bersalahan ataupun yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat iaitulah bersamaan Allah taala bagi segala yang baharu. Bersamaan Allah taala bagi segala yang baru, dengan bahawa adalah Allah taala itu jirim, atau Allah taala itu arad, atau Allah taala itu berjihad, kan? Ataupun Allah taala berkait dengan masa, tempat, ataupun Allah Ta'ala bersifat zatnya yang tinggi dengan segala hawadis, dengan segala benda baru. Ini sambungan lah. Au tattasifu zatuhu al-aliyah bil hawadis, ataupun bersifatlah zat Allah Ta'ala itu dengan yang tinggi dengan segala yang baru. Ini tafsiran ataupun penerangan berkenaan bersalah Allah Ta'ala bagi segala yang baru itu. Artinya atau bersifat zatnya yang maha tinggi itu dengan sifat yang baru, seperti bersifat ia dengan kudrah yang baru, atau iradah yang baru, atau ilmu yang baru, atau hayat yang baru. Katanya hingga akhirnya, atau bergerak, atau diam, atau putih, atau hitam, atau suka, atau duka, dan sebagainya. Itu semualah ini tafsiran, kata huraian daripada bersifat Allah Ta'ala dengan sifat yang baru. Ini semua adalah mustahil. Kesimpulannya ini semua adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Ta'ala tadi bersifat dengan kudrah yang baru, sedangkan kudrah dia qadim, tidak baru. Atau iradah yang baru, iradahnya qadim, bukan baru. Atau ilmu yang baru, ilmu dia qadim, dan hayatnya yang baru, itu semua qadim lah. Katanya hingga akhirnya. Atau bergerak ataupun diam, ini semua mustahil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak ada bergerak, tidak diam, atau putih, atau hitam, suka dan duka dah. Kerana itu adalah semua sifat-sifat makhluk. Itu semua adalah sifat-sifat Allah Ta'ala, makhluk. Jadi Allah Ta'ala tidak ada bersifat-sifat dengan sifat makhluk. Maksudnya Allah Ta'ala daripada bersifat dengan segala hawadis, dengan segala benda-benda yang baharu, macam tu. Jadi lafaz au tatasifu zatuhu aliyah bil hawani ini adalah tafsiran ataupun huraian daripada sambungan bi ayyakuna jirman dalam matan Sanusi dia lah. Di muka surat 38 itu. Dan katanya pula musannaf, kata musannaf lagi au tatasifu bisigori, au tatasifu bisigori, ataupun bersifat zat Allah Ta'ala tadi dengan kecil. Bersifat zat Allah Ta'ala dengan kecil ini adalah mustahil juga. Au kibari, atau bersifat Allah Ta'ala tadi dengan besar. Dan makna kecil itu barang yang sedikit daging anggotanya. Itu maksudnya kecil tadi. Apa maksud dengan sigori, maksudnya kecil tadi, maknanya bersifat Allah Ta'ala itu berdaging. Ada daging tapi daging sedikit. Daging sedikit. Orang kecil lah, orang kerdil lah, macam itulah. Dan makna besar itu barang yang banyak daging anggota dia. Ini semua adalah mustahil pada Allah Ta'ala lah. Kerana Allah Ta'ala itu tidak berdaging. Cuma Allah Ta'ala ni bersifat kabir, besar lah. Allah Ta'ala maha besar. Allah Ta'ala bersifat dengan maha besar. Tapi maha besar itu tak sama seperti besar makhluk. Kerana makhluk ini berjirim, berkisim dan sebagainya. Kata setengah ulama, makna kecil itu singkat umurnya. Ini kata sebagai ulama, maksud kecil itu ialah singkat umur.
dan makna besar itu panjang umur, maka sekalian itu mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ada mustahil Allah taala. Jadi kalau kita kan Allah taala ni panjang umur, Allah taala ni pendek umur dan sebagainya, ini mustahil kerana kita dah menyerupakan zat Allah taala tadi dengan zat makhluk. Kerana sekalian itu sifat bagi jirim. Mustahil atau Allah taala kerana sekalian itu sifat bagi jirim. Kerana tiada sunyi jirim itu daripada sekalian perkara tersebut. Jadi jirim dia tak sunyi daripada yang macam tadilah, banyak daging kan. Kalau banyak daging ni gemuk lah kan, badan besar berketul-ketul tu, banyak lah daging dia. Dia beza tu banyak daging banyak lemak. Banyak daging dan banyak lemak kan. Ada orang daging tak banyak, lemak je banyak. Obesity lah. Kalau orang badan berketul-ketul tu daging banyak, lemak kurang. Macam tu. Ada orang yang kecil, orang kenit, orang kerdil, ada juga petot. Badan kecil tapi umur dah orang kata dah 60 tahun. Kita ingat budak lagi, rupa orang dah bercucu tuan. Dah bercucu. Ada tu. Baik. Dan adapun barang yang datang pada Quran yang menunjukkan Allah Taala bersifat dengan sifat besar, ialah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Wa Allahu kabir muta'al. Allahu kabirul muta'al. Allah Subhanahu wa taala itu maha besar, lagi maha tinggi. Allah kabirul muta'al. Bermula Allah taala itu maha besar, lagi maha tinggi. Maka maknanya itu besar pada martabat ketuhanannya. Maksud dengan besar itu besar daripada martabat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Sifat uluhiyah, ketuhanan Allah. Sifat rububiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala itu maha besar. Baik. Dan katanya pula au tattasifu bil a'radi bil afali wal ahkam. Ini sambungan daripada matan Sanusi yang bahasa Arab itu, muka surat 38 itu. Masih lagi dalam pembahasan berkenaan sifat yang mustahil Allah Ta'ala yang keempat, iaitulah mumasalatuhu lil hawadis, bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Mana dia punya tafsiran daripada makna bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baru itu, iaitulah katanya au yattasifu bil a'rab bil afal wal ahkam, atau bersifat ia dengan mengambil faedah segala perbuatan dan segala hukum. Ini juga mustahil bagi Allah. Kenapa tuan-tuan? Kerana Allah Ta'ala tidak mengambil faedah. Allah Ta'ala tidak mengambil faedah di atas segala ketaatan makhluk yang membuat ketaatan kepada dia. Allah Ta'ala tidak mengambil faedah. Dan Allah Ta'ala mencipta makhluk ni adalah hukumnya harus saja, terpulang pada Allah Ta'ala nak cipta ataupun tidak. Macam tu. Bila mana Allah Ta'ala telah mencipta makhluk itu, kan terutama sekali manusia, maka wajiblah manusia tadi taat dan juga patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau bersifatnya dengan mengambil faedah pada segala perbuatan dan segala hukum. Dan misal perbuatan itu seperti mengadakan si Zaid ataupun si Umar. Ini contoh perbuatan. Seperti Allah Ta'ala dengan kudrah iradahnya mencipta, mengadakan Zaid ataupun si Umar. Dan misal hukum itu seperti mewajibkan sembahyang 5 waktu dan zakat dan puasa. Maka segala perbuatan Allah Ta'ala dan segala hukumnya itu maha suci ia daripada mengambil faedah. Masya-Allah kan. Jadi segala hukum hakam yang telah pun dikuat kuasakan Allah Ta'ala dah gubal hukum hakam ni. Sembahyang adalah wajib sehari semalam, puasa wajib pada bulan Ramadan. Kemudian zakat bila dah sampai cukup haul dan nisabnya, wajiblah kita melakukan zakat. Jadi yang mengambil faedah tu siapa? Makhluk sendirilah. Hamba ataupun manusia itu mengambil faedah, bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak mengambil faedah daripada segala hukum hakam yang telah pun digubal ataupun telah pun dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Macam tu. Dan makna gharad itu iaitu alat yang membangkitkan dengan tergagah atas memperbuat akan sesuatu.
Maksud gharat itu ialah elat. Elat ni mana sebab. Sebab elat ni sebab lah yang membangkitkan atas tergagah atas memperbuatkan sesuatu atau menghukum akan dia kerana hendak menghelakan maslahah yang kembali kepada dirinya atau kepada makhluk atau menolakkan daripada kebinasaan. Maha suci Allah Ta'ala daripada gharat itu. Jadi maha suci Allah Ta'ala daripada gharat. Gharat ni mengambil faedah tadi lah. Okay. Kerana setiap benda tu, hukum hakam tu dia ada faedah. Kan maqasid kan. Setiap hukum hakam itu dia ada faedah dia. Sembahyang ada faedah, tapi untuk siapa? Untuk makhluk lah. Puasa faedahnya untuk siapa? Makhluk. Zakat apakah faedahnya? Untuk makhluk. Kan, untuk menyucikan harta dia. Puasa untuk membersihkan jiwa dia. Sembahyang untuk orang kata antaranya ialah riadah badan kan. Di samping itu memang perintah Allah Ta'ala Al-Quran sembahyang. Aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan sembahyang, tunaikan zakat. Tak? Maknanya segala faedah sembahyang ni kembalinya pada makhluk. Segala faedah puasa kembalinya pada makhluk. Segala faedah zakat kembalinya pada makhluk. Okey? Jadi Allah Ta'ala tidak mengambil faedah daripada semua tadi. Maha suci Allah Ta'ala daripada gharat tadi. Maha suci Allah Ta'ala daripada gharat. Mana mengambil faedah. Dan tiada jadi iktirad. Iktirad penentangan. Tiada jadi penentangan atas demikian itu. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia tadi melainkan jadilah mereka itu untuk menyembah kerana-Ku, menyembah kepadaku. Kerana lam tadi, lam liya'budu itu bukan lam bagi ta'lil, bukan kerana, tetapi lam itu lil akibah ataupun lil sayrurah. Sayrurah ni mana jadi. Maknanya akhir pekerjaan itu jadi menyembah oleh mereka itu akan daku, kata Allah Ta'ala. Jadi perintah Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah aku, kan? Jadi lam itu liya'budu tu, liya'budu, lam ya ain badal waw. Liya'budu, lam itu bukan li ta'lil, bukan untuk kerana. Lam bukan untuk kerana, bukan bermakna kerana, tetapi lam itu lil akibah, akibat, ataupun lil sayrurah, maknanya jadi. Jadi makna akhirnya pekerjaan sembahyang tadi jadi menyembah oleh mereka itu akan daku. Jadi Allah Ta'ala mencipta jin dan manusia tadi kan jadinya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kerana untuk menyembah Allah Ta'ala. Gitu. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu kerana menyembah aku, bukan. Kan? Tidak aku jadikan jin manusia tadi jadinya untuk, akibatnya tadi adalah untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentu. Baik, kenapa? Kerana Allah Ta'ala tidak mengambil faedah tadi. Allah Ta'ala tidak mengambil faedah di atas segala ketaatan yang dilakukan oleh manusia kepada dirinya. Tetapi yang mengambil faedah itu ialah manusia sendiri mengambil faedah. Keuntungan bagi dia lah. Jadi maknanya akhirat besok, siapa yang melakukan ketaatan di dunia ini, maka dimasukkan, dibalaskan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang meninggalkan solat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat tadi, maka sudah tentu akan dimasuk dalam neraka dan akan diazabkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ketahui olehmu bahawa segala perbuatan Allah Ta'ala dan segala hukumnya, dan jika ia suci daripada gharat, mana mengambil faedah sekalipun, tetapi tiada sunyinya daripada hikmah. Okey, ketahui olehmu bahawasanya segala perbuatan Allah Ta'ala itu dan segala hukum hakamnya, dan jika ada ia suci ataupun sunyi daripada gharat, mengambil faedah sekalipun, tetapi tiada sunyi dia daripada hikmah. Di mana segala perbuatan Allah Ta'ala tadi dan segala hukum hakam tadi,
kalau dia tak ada pun daripada segi mengambil faedah pada semua ta'ala, tetapi segala perbuatan makhluk tadi, segala qada dan qadar yang berlaku pada makhluk, kan, semuanya ada hikmah. Semuanya ada hikmah. Contohlah paling mudahlah COVID, kan, COVID yang berlaku pada hari ni, kan, pada zaman sekarang ni. Kita lihatlah apakah hikmah dia. Banyaklah hikmah-hikmah kat situ. Nak tengok siapa yang taat ke tak taat, siapa yang patuh tak patuh. Kalau sebelum COVID tu tengok jumlah. Tengok berapa jumlah yang hadir ke masjid. Lepas COVID ni tengok berapa jumlah yang hadir ke masjid. Ada tak bertambah ke, berkurang ke, ataupun macam tu je. Betul tak? Baik. Sampai itu, kan, banyaklah faedah-faedah lain. Maknanya dari segi yang kata sains dia, kan, kemudian dari segi penjarakan ketika sembahyang dalam masjid. Tengoklah, sesuai dengan firman Allah Ta'ala tadi, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Siapa yang ahli dalam bab perubatan? Jadi doktor-doktor lah. Jadi kita tanyalah, doktor macam mana? Doktor kata kena jaraklah, kan. Kalau ada doktor kata penjarakan, kenalah ada penjarakan, kena pakai mask, pakailah mask. Walaupun daripada segi sudut memang kita tak selesa lah. Tak selesa lah, tuan-tuan. Banyak benda kelengkapan nak pergi datang masjid, nak kena bawa siadah, nak pakai mask, nak kena scan pula macam-macam lah. Leceh, kan? Leceh, tuan-tuan. Leceh. Sembahyang pun dulu kan rapat-rapat. Sekarang ni kalau kita buat sembahyang rapat pun dah macam janggal pula. Sebab dah kes kita dah sembahyang jarang-jarang, kan. Dah macam orang kata, dah jadi macam kebiasaan pula. Dah jadi kebiasaan sembahyang jarang-jarang gitu, kan. Akan datang kalau sembahyang rapat boleh-boleh, kita rasa macam janggal pula, saya rasa. Besok kalau sembahyang rapat dah dibolehkan, tentu kita pun rasa janggal pula sembahyang rapat ni. Sebab apa? Kita dah lama sembahyang jarang-jarang tu, kan. Itulah kemungkinan yang akan berlaku lah. Banyak lagi lah hikmah lain yang boleh kita lihat, kan. Itu ya, kena buang kerja, kena berhenti kerja, banyaklah. Baik, kita sambung sikit lagi. Kita insya-Allah kita berhentilah. Dan jika tiada sampai kepadanya oleh akal kita sekalipun, kerana bahawasanya jikalau tiada ada ia kerana hikmah, nescaya adalah ia sia-sia. Jadi segala perbuatan Allah Ta'ala yang berlaku di alam dunia ini, segala qada dan qadar, sudah tentu ada hikmah dia. Walaupun daripada segi sudut mungkin di segi akal kita tak capai lah. Kita tak boleh nak capai di segi hikmah tadi. Tetapi mesti ada hikmah dia. Mesti ada hikmah, kata musannaf. Kita tengok balik. Dan jika tiada sampai kepadanya oleh akal kita sekalipun, kerana bahasanya jikalau tiada ia kerana hikmah, nescaya adalah ia sia-sia. Kalau tak, sia-sialah segala apa yang berlaku di alam dunia ini. Kenapa Allah Ta'ala buat itu, kenapa Allah Ta'ala buat ini, kenapa berlaku begitu, kenapa berlaku begini, semua itu adalah ada hikmah dia. Walaupun mungkin di kalangan kita ada yang tak tercapai hikmah tersebut. Dan iaitu mustahil atas Allah Ta'ala. Mustahil bagi Allah Ta'ala tadi, maknanya mengambil faedah. Mengambil faedah daripada segala perbuatan yang berlaku. Bermula farkun, mana perbezaan. Perbezaan antara gharad mengambil faedah dan hikmah, bahawa gharad mengambil faedah itu iaitu maksud daripada perbuatan atau hukum, dengan sekira-kira ada ia yang membangkitkan dan yang menanggung atasnya, iaitu atas perbuatan hukum tersebut. Gitu. Ini perbezaan lah. Maka farak, mana perbezaan antara gharad mengambil faedah dan hikmah, bahawa gharad itu, mengambil faedah itu adalah maksud dari perbuatan itu atau hukum, dengan sekira-kira ada yang membangkitkan dan yang menanggung atasnya, iaitu atas perbuatan ataupun hukum tersebut. Okey. Dan hikmah itu tiada ada ia seperti demikian tadi, dia kata. Kalau hikmah tadi bukan macam tadi, bukan seperti gharad.
Hikmah tu bukan seperti gharat, dia kata. Dan hikmah itu tiada ia seperti tadi. Kerana Allah Ta'ala itu berbuat dengan hikmah, bukan kerana gharat. Allah Ta'ala tadi berbuat sesuatu tadi dengan ada hikmah dia, bukan kerana mengambil faedah. Walaupun setiap perkara itu dia ada hikmah dia, kan? Setiap perkara ada hikmah yang berlaku pada diri kita, kepada diri makhluk. Contohnya kadang-kadang kita nak orang kata bercita-cita untuk mendapat sesuatu benda, tiba-tiba tak tercapai satu benda tadi, ada hikmah, kan? Ataupun tercapai, ada juga hikmahnya. Tercapai ada hikmah, kan? Tak tercapai pun ada hikmah. Kalau kita berjaya, maknanya kita bersyukur pada Allah, tak kita sombong. Kalau tak berjaya, gagal, maknanya kita tak adalah menyalahkan takdir Allah. Contoh kan, sebab setiap benda yang kita nak dapatkan tu tak semuanya tercapai. Sebab apa? Adanya taksis, maknanya ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak menentukan berjaya, tak berjaya. Kalau Allah Ta'ala menentukan berjaya, maka berjaya jugalah. Terserahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah belajarlah sifat taksis, menentukan. Baik, seterusnya okey. Dan hikmah itu tiada ada ia seperti demikian itu. Yang ini Allah Ta'ala berbuat dengan hikmah, bukan kerana gharat, kerana mengambil faedah. Dan berbuat kerana gharat itu mustahil. Dia kata berbuat satu benda tadi kerana gharat, mengambil faedah, itu mustahil. Kerana yang berkehendak mengambil gharat dalam perbuatan, dan hikmah itu, hukum itu menunjukkan kepada kekurangan sifat Allah. Nampak? Jadi maknanya kalau Allah Ta'ala mengambil faedah daripada segala perbuatan makhluk, perbuatan hamba, segala ketaatan hamba pada dia ni, dia mengambil faedah semuanya, ini adalah menunjukkan kepada kekurangan sifat Allah. Menunjukkan kekurangan, maka berkehendak kepada sesuatu yang menyempurnakan akan dia. Jadi kalau dah kurang, sudah tentu kita nak kena sempurnakan sifat Allah. Sedangkan sifat Allah Ta'ala itu kamil, sempurna, tamam, sempurna, kan? Tidak ada sifat naqais, tidak ada sifat kekurangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Ta'ala ada sifat kekurangan, sudah tentu berhajat kepada sesuatu untuk menyempurnakan sifat kekurangan yang ada pada Allah. Gitu kata musannif. Baik. Seterusnya, dan hukumnya itu menunjukkan kekurangan, maka berkehendak kepada sesuatu yang menyempurnakan dia. Dan Allah Ta'ala telah kaya ia daripada segala yang tersebut itu. Sedangkan Allah Ta'ala kaya, Al-Ghani, Al-Mughni. Al-Ghaniyun kaya, Mughni lagi mengkayakan. Al-Ghani, Al-Mughni, aghnini bihalalika, kan? Ya Ghani, Ya Mughni, aghnini bihalalika, haramka wa bi maksiatika an kulli ma siwa, kan? Dia doa tu, kan? Ya Allah Ta'ala yang kaya, yang kayakanlah aku, kan? Gitu. Maka mustahil baginya mengerjakan dan menegahkan dengan gharat. Okay? Mustahil bagi Allah Ta'ala tadi mengerjakan dan menegah sesuatu itu dengan mengambil faedah gharat. Maka yang berkehendak kepada gharat, mengambil faedah itu baru lagi kekurangan. Yang berkehendak kepada orang yang menyempurnakan kekurangannya. Jadi kalau Allah Ta'ala ni ada sifat kekurangan, sudah tentu berhajat kepada sifat yang lain untuk menutup kekurangan yang ada pada Allah, kelemahan yang ada pada Allah. Sedangkan maksud Allah Ta'ala itu tidak lemah, tidak kurang. Baik. Kemudian, dan berkehendak kepada orang yang menyempurnakan kekurangannya. Bermula Allah Ta'ala itu fa'il. Allah Ta'ala itu fa'il, yang melakukan, yang membuat. Lagi yang mukhtar, terpilih. Jadi terpilih maksudnya tidak dipaksa. Allah itu mengerjakan sesuatu, dan dia mengerjakan sesuatu itu tidak makhur. Mana tidak dipaksa, tetapi dia mukhtar, terpilih. Lagi kaya je daripada segala makhluk. Masya-Allah. Lagi terkaya dia daripada segala makhluk. Insya-Allah, tuan-tuan. Faham, kan? So insya-Allah.
5 minit. Baik. Sekali lagi, dan kata musannaf. Kita lihat kata musannaf, wa kaza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bin nafsih bi ay yakuna sifatan yaqumu bi mahallin aw yahtaju ila mukhassisin. Dan kata musannaf, kata pengarang kitab, musannaf ke muallif pun lebih kurang lah. Ada sebab kitab dia kata muallif pengarang, musannaf pengarang juga lah musannaf. Qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bi dari amin, kan biasa saya baca. Dan kata musannaf pengarang, wa kaza, dan demikian lagi, yastahilu alaihi ta'ala, mustahil la atasnya Allah Subhanahu wa ta'ala alla yakuna qa'iman bin nafsih, bahawa tiada ianya berdiri dengan sendirinya. Ini mustahil. Sedangkan kan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya, qa'iman bin nafsih, berdiri dengan sendirinya. Sekarang ni ditembus ditambah kata Allah, la alla yakuna qa'iman bin nafsih. Ini sifat mustahil. Kalau pada sifat yang wajib dia tidak ada la mana tiada. Mustahil Allah Ta'ala tadi alla yakuna qa'iman bin nafsih, bahawa tiada ia berdiri dengan sendirinya. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana surah, macam mana gambaran Allah Ta'ala itu tidak berdiri dengan sendirinya? Kata musannaf, bi ayyakuna sifatan yakumu bi mahallin, dengan bahawa adalah Allah Ta'ala itu sifat yang berdiri ia dengan zat. Dengan bahawa Allah Ta'ala itu sifat berdiri dengan zat, sedangkan Allah Ta'ala itu bukan sifat. Allah Ta'ala adalah zat, tetapi dia ada sifat. Dia ada sifat-sifat wajib. Bi ayyakuna sifatan yakumu bi mahallin, dengan bahawa adalah Allah Ta'ala itu sifat yang berdiri dia dengan zat. Aw yahtaju ila mukhassisin, atau berhajatnya Allah Ta'ala kepada mukhassis yang menciptakan dia, yang menjadikan dia. Ini semua adalah mustahil. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat terjemahan tu kan. Dan yang kelima daripada yang mustahil atas Allah Ta'ala itu, bahawa tiada ia berdiri dengan sendirinya. Seperti bahawa ada ia sifat yang berdiri ia dengan zat. Macam mana gambaran Allah Ta'ala itu tidak berdiri dengan sendirinya? Gambarannya ialah bahawa Allah Ta'ala itu sifat, sedangkan Allah Ta'ala yang kita faham, Allah Ta'ala bukan sifat. Dia adalah zat, zat yang wajib wujud. Habis sifat apa? Itu sifat yang duduk pada zat dia. Kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar. Itu semua sifat yang duduk pada zat Allah. Itu pun sifat wajib, sifat-sifat wajib kan. Hakikat sebenarnya Allah Ta'ala itu zat. Allah Ta'ala zat yang berdiri dengan sendirinya. Dia bukan zat yang menumpang dengan zat yang lain. Dia bukan satu zat yang menumpang pada zat yang lain. Macam makhluk ni makhluk menumpang pada zat yang lain. Kita menumpang pada Allah. Allah Ta'ala mencipta kita, kita menumpanglah pada Allah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi rezeki, tak adalah rezeki kita. Mana kita menumpang pada sifat pemurah yang ada pada Allah. Kan Allah Ta'ala tu Maha Pemurah, Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Maksud Allah Ta'ala tu yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Kalau tak ada sifat pemurah Allah, kita pun tak boleh nak makan, tak boleh nak minum. Hatta kepada orang kafir sekalipun, kan, tak boleh makan minum. Tapi sebab ada sifat murah, maka orang kafir pun dapat makan minum. Binatang-binatang pun dapat makan, dapat minum dan sebagainya. Faham tak tuan? Baik. Dan yang kelima daripada yang mustahil Allah Ta'ala itu, bahawa tiada ia berdiri dengan sendirinya, seperti bahawa ada ia sifat berdiri dengan zat. Ini mustahil. Atau berkenaan ia kepada fa'il, mana yang mencipta dia, ni juga adalah mustahil
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bermula perlawanan habis. Wallahu a'lam bissawab. Stoplah. Alhamdulillah. Sampai situ perbincangan kita. InsyaAllah sekarang kita akan sambung lagi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa ma'lum taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasi'ani fata ya alim nawlana qulubana binuri ma'rifataka wa ta'ala nafsul arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. أعوذ بالله